Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Belajar bersama saya Cikgu Hamdah binti Muhammad, guru matematik tingkatan 2 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Lati Pasir Mas Kelantan. Kali ini kita akan membincangkan bab 5 iaitu bulatan. Dan kita akan memfokuskan pada standard kandungan yang ketiga iaitu lilitan dan luas bulatan. Adalah diharapkan di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar akan dapat yang pertama menentukan hubungan antara lilitan dengan diameter bulatan, mentakrifkan pi serta menerbitkan rumus lilitan. Yang kedua, pelajar dapat menerbitkan rumus luas bulatan. Yang ketiga, menentukan lilitan, luas bulatan, panjang lengkuk, luas sektor dan ukuran-ukuran lain yang berkaitan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan. Baiklah, sebelum kita teruskan, kita ulang kaji terlebih dahulu standard kandungan sebelum ini, iaitu di mana para pelajar telah pun mengenali rangkai kata berikut, iaitu perimeter bagi bulatan kita namakan dengan lilitan. Pelajar juga telah mengetahui jejari, iaitu satu garisan yang menyambungkan pusat bulatan ke lilitan. Diameter iaitu satu garis yang merentasi pusat bulatan. Sebahagian daripada lilitan kita namakan lengkuk. Lengkuk yang lebih panjang dinamakan lengkuk major dan yang pendek kita namakan lengkuk minor. Manakala luas bulatan ialah kawasan yang merangkumi bulatan, iaitu kalau diperhatikan pada rajah yang berwarna biru ataupun yang berwarna hijau itu kawasan yang dilingkungi oleh lilitan itu kita namakan luas dia, ya. Dan yang kalau luas ini kalau kita potong mengikut di pusat bulatan, bahagian yang kita potong yang kecil itu kita namakan sektor dan yang besar kita namakan sektor major, ya. Baiklah, untuk menentukan nilai lilitan dan juga nilai luas bulatan, kita perlu dulu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan pi. Ya, seperti yang tercatat dalam standard pembelajaran yang pertama, pelajar perlu mengetahui mentakrifkan nilai pi. Pengiraan dan kajian berkenaan dengan bentuk geometri bulatan ini telah dilakukan melebihi 4,000 tahun yang lampau. Ya, dia adalah dikatakan bahawa di zaman Mesir kuno pembinaan piramid menggunakan nilai pi. Ya, nilai pi ini ataupun ejaannya ialah pi, kita sebut dengan pi, ya, ataupun telah diberi satu simbol khusus pi seperti yang tercatat di atas skrin. Ya, sebenarnya didapati dengan nisbah di antara lilitan dan juga diameter bulatan. So, pi sebenarnya bersamaan dengan diameter, lilitan bahagi dengan diameter. Baik, ini anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 86 muka surat 86 terdapat aktiviti macam mana nak menerbitkan nilai pi. Okey, secara ringkasnya cikgu simpulkan bahawa bulatan, sesuatu bulatan, kalau kita ambil diameternya, kalau kita ambil dan kita letak di sekeliling bulatan, lilitan, kita akan dapati bahawa tiga kali panjang lilitan bulatan ini, 3 kali, dan dia akan tak cukup sedikit. So, yang sedikit ni ahli matematik merumuskan bahawa dia bersamaan dengan 0.14. Sebab itu nilai pi yang kita guna pakai sekarang ini ialah 3.14. Dan kalau kita nak lebih tepat lagi, kita boleh mengambil kepada titik bilangan tempat perpuluhan yang lebih banyak lah, ya.
Kalau dalam matematik, dalam peperiksaan, biasanya kita akan guna nilai pi 3.14 atau 3.142 ataupun ada sesetengah negara dia mengambil nilai tempat perpuluhan yang banyak bergantung kepada ketepatan yang dikehendaki. Yang nilai ini, nombor pi ini ialah suatu nombor yang istimewa yang juga dikenali sebagai nombor bukan nisbah, iaitu kalau pecahan dia, kalau kita bahagi, dia tidak, titik bilangan tempat perpuluhan tu dia tak akan putus sampai bila-bila. So itulah yang dikatakan bahawa nilai pi ini juga menghampiri 22/7. So kalau dalam peperiksaan, pelajar boleh menggunakan nilai pi sama dengan 3.14 atau 3.142 ataupun kita biasa guna 22/7. Okey, baiklah, seterusnya macam mana nak mengira lilitan bulatan. So daripada dapatan tadi, terbitan nilai pi tadi bersamaan dengan lilitan bahagi dengan diameter, maka lilitan akan bersamaan dengan pi darab dengan diameter ataupun kita ringkaskan pi d. Ya. Sebagaimana yang pelajar telah ketahui bahawa diameter merupakan 2 kali jejari. So, rumus lilitan juga boleh diterbitkan sebagai pi darab dengan 2 darab dengan jejari. Ataupun kita ringkaskan dengan, untuk memudahkan kita sebutan kita, untuk memudahkan kita mengingati, biasanya kita sebut rumus lilitan bersamaan dengan 2 pi j. Okey, slide cikgu ini cikgu banyak menggunakan bahan-bahan dalam buku teks. Anak-anak boleh rujuk buku teks. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Macam mana nak menentukan nilai lilitan bulatan. Ya, contoh 6 cikgu ambil dalam buku teks. Soalannya berbunyi, hitungkan lilitan sebuah bulatan jika diameter ataupun d sama dengan 14. Guna pi sama dengan 22/7. So, untuk setiap soalan bulatan, biasanya nilai pi yang perlu kita gunakan diberi di akhir soalan. So, kita lihat macam mana contoh penyelesaian dia. So, kita tengok langkah yang pertama. Langkah yang pertama, pelajar perlu menulis dulu rumus. Ya, lilitan sama dengan pi d. Kemudian, langkah yang kedua ialah kita perlu menggantikan nilai. Ya, pi bersamaan dengan 22/7 dan diameter yang diberi ialah 14. Ya, jawapannya ialah 44 cm. Jika soalan itu diberi jejari, maka pelajar perlulah mengguna rumus lilitan sama dengan 2 pi j. Ya, oleh kerana arahan soalan minta kita pakai pi sama dengan 3.142, maka step yang kedua ataupun langkah penyelesaian yang kedua, 2 darab dengan pi 3.142 darab dengan jejari yang diberi 21.3 cm dan jawapannya ialah 133.85 cm. Jelas ya belajar? Okey, kita teruskan lagi dengan macam mana pula nak menerbitkan rumus bagi luas bulatan. Dalam buku teks muka surat 87 terdapat satu aktiviti rangsangan minda yang pelajar boleh cuba sendiri. Ya, cuba kalau kita lihat daripada raja, ya, kalaulah bulatan tadi kita belah kepada sektor-sektor yang lebih kecil dan kita susun, ya, kita susun terbalik, ya, kita akan dapati ia membentuk segi 4. Ya, segi 4. Dan sebelum ini kita telah belajar rumus bagi segi 4 ialah tapak darab dengan tinggi. Ya, oleh kerana tadi kita ambil lilitan bulatan, maka ya, tapak itu bersamaan dengan separuh daripada bulatan iaitu 1/2 darab dengan lilitan bulatan, separuh daripada bulatan sebab di bawah separuh, di atas separuh, ya, melengkapi lilitan bulatan. Dan kita gantikan lilitan bulatan sebelum ini ialah 2 pi j. So, apabila kita darabkan, dapatlah pi j
kuasa 2. So itulah rumus bagaimana nak mengira luas bulatan. Kita lihat contoh yang ada dalam buku teks ya. Contoh mengira ataupun menentukan luas bulatan ya, bermula dengan contoh 8 ya, dalam buku teks. Okey, hitungkan luas bulatan yang mempunyai diameter 10. Guna pi sama dengan 22/7. Sama seperti lilitan tadi, kalau kita nak mengira luas yang ada formula ataupun ada rumus, langkah yang pertama pelajar dikehendaki menulis rumus terlebih dahulu. So, luas sama dengan pi j kuasa 2. Pi yang perlu kita guna ialah 22/7, ya, darab dengan, kenapa 10 bahagi 2? Ya, kerana soalan memberikan kita diameter, sedangkan rumusnya adalah jejari. So, diameter adalah separuh daripada jejari, maka 10 kita perlu bahagikan dengan 2 dan jawapannya ialah 78.57 cm kuasa 2 cm persegi, sebab ini adalah luas ya. Baik, untuk contoh B, sama juga langkah yang pertama kita tulis rumus. Luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2. Ya, pi bersamaan dengan 22/7 darab dengan 7 kuasa 2. Jawapannya ialah 154 cm persegi. Okey. Baik, untuk seterusnya, ya, selain daripada menentukan luas dan juga lilitan bulatan, pelajar juga dikehendaki menentukan sebahagian daripada lilitan bulatan yang kita panggil dengan panjang lengkuk. So, rumus panjang lengkuk ya, didapati dengan panjang lengkuk bahagi dengan lilitan bulatan sama dengan sudut pada pusat bahagi dengan 360 darjah. Sudut pada pusat ialah sudut yang terbentuk apabila lengkuk tadi kita potong. Ya. Semakin besar, semakin panjang lengkuk yang kita potong, maka semakin besarlah sudut. Ya. Biasanya dalam matematik, simbol theta digunakan untuk mewakili sudut. Jadi panjang lengkuk bahagi dengan 2 pi j, iaitu rumus bagi mengira lilitan, sama dengan theta bahagi dengan 360 darjah. Kita lihat contoh. Okay, contoh 12 dalam buku teks, raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan dengan jejari 14 dan berpusat di O. Hitungkan panjang lengkuk minor PQ yang mencangkum 60 darjah pada pusat. Tulis jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Baik. Ya, ayat dalam soalan lengkuk minor, maknanya lengkuk yang paling kecil lah, yang kecil, iaitu yang dicangkumi oleh sudut pada pusatnya ialah 60 darjah. Okay. Langkah yang pertama kita tulis rumus dia terlebih dahulu. Panjang lengkuk bahagi dengan 2 pi j sama dengan theta bahagi dengan 360 darjah. Kemudian kita sebelum ini semasa anak-anak di tingkatan 1 telah pun belajar tajuk persamaan linear. Kalau sebelah kiri kita bahagi, kalau kita pindah sebelah kanan kita perlu tukar kepada operasi darab. Jadi panjang lengkuk bersamaan dengan theta bahagi dengan 360 darjah darab dengan 2 pi j. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, masukkan nilai. Sudut ataupun theta bersamaan dengan 60 darjah bahagi dengan 360 darjah darab dengan 2 darab dengan 22/7 darab dengan 14. Dapatlah jawapannya ialah 14.67. Okey, seterusnya yang terakhir, pelajar juga dalam standard kandungan yang ketiga ini, bab 5, menentukan luas sektor bagi bulatan. Luas sektor merupakan rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk dan 2 jejari. Luas sektor bulatan adalah berkadaran dengan luas bulatan. Maka rumusnya ialah luas sektor bulatan bahagi dengan luas bulatan sama dengan sudut pada pusat bahagi dengan 360 darjah. Maka
Ya, kita tukar rumus luas bulatan, kita gunakan rumusnya luas sektor yang seperti dalam contoh luas sektor AOB bahagi dengan pi J kuasa 2 sama dengan theta bahagi dengan 360 darjah. Okey, kita lihat contoh yang terdapat dalam buku teks bagaimana nak mengira ataupun bagaimana nak menyelesaikan soalan yang meminta kita mencari luas sektor. Baik, contoh 15, rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan jejarinya adalah 21 mm. Hitungkan luas sektor minor MON. Okey. Penyelesaiannya, luas sektor setiap kali menjawab soalan yang meminta kita mengira luas ataupun isi padu ataupun apa sahaja yang melibatkan rumus, langkah pertama pelajar perlu menulis rumus terlebih dahulu. So, luas sektor bahagi dengan luas bulatan iaitu pi J kuasa 2 sama dengan theta bahagi dengan 360 darjah. Luas sektor MUN sama dengan kita gantikan pemboleh ubah theta itu dengan nilai yang sebenar iaitu theta kalau mengikut soalan bersamaan dengan 100. So 100 bahagi dengan 360 darjah darab dengan 22/7 darab dengan 21 kuasa 2. Bagi pengiraan yang nilainya agak besar, pelajar bolehlah menggunakan bantuan kalkulator. Cikgu akan bantu pelajar menjawab beberapa soalan dalam latihan Jom Cuba 5.3. Baik, kita mulakan dengan soalan nombor 1. Ya. Soalannya berbunyi, hitungkan lilitan bulatan yang mempunyai A jejari 7 cm, B diameter 98 mm. Guna pi sama dengan 22/7. Baik, cuba ingat kembali apakah langkah penyelesaian yang pertama. Ya. Pertama sekali, pelajar perlu menulis rumus. Ya, oleh kerana soalan A diberi jejari, maka kita gunalah rumus mengira lilitan 2 pi J. So, kita tulis dulu lilitan sama dengan 2 pi J. Ya, kemudian langkah yang kedua kita gantikan nilai 2 darab dengan pi iaitu 22/7 darab dengan jejarinya adalah 7. So, jawapannya ialah kalau kita matikan 7, 2 darab dengan 22, jawapannya 44 cm. Senang je kan? Okey, kita lihat pula soalan yang kedua iaitu soalan B. Jika diberi diameter, maka kita gunalah rumus lilitan yang menggunakan diameter iaitu lilitan sama dengan pi D. So, langkah pertama kita tulis dulu rumus lilitan sama dengan pi D. Ya, sama dengan pi-nya ialah 22/7. Diameter yang diberi ialah 98. Ini nombor dah besar. Ya, para pelajar bolehlah picit kalkulator. Ya, jawapan bagi 22/7 darab dengan 98 ialah sama dengan 308 cm. No, milimeter. Okey. Baik, setiap kali selesai menjawab soalan latihan, di bahagian belakang buku teks terdapat jawapan. So, sila semak jawapan yang kita kira adakah bersamaan dengan jawapan belakang. Ya, kalau tak sama, kita ulang balik. Kalau sama, alhamdulillah, yes, kita dah berjaya. Maksudnya kita sudah menguasai cara bagaimana nak mengira lilitan bulatan. Ya, ingat nak mengira lilitan
Yang pertama sekali kena tulis rumus, yang kedua masukkan nilai, dan kalau soalan itu besar, tidak mampu kita congak, maka gunalah bantuan kalkulator, kita akan dapat jawapan. Okey, cikgu akan tunjukkan pula contoh yang kedua. Ini pun soalan latihan yang cikgu ambil daripada buku teks juga. Jom cuba 5.3. Okey, soalannya berbunyi, diberi lilitan sama dengan 24.5 cm, hitungkan jejari. Okey, ini soalan dia dah lain sikit. Kalau tadi kita mengira lilitan, sekarang ini kita menggunakan rumus lilitan untuk mencari jejari. Okey, berikan jawapan dalam dua tempat perpuluhan. Guna pi sama dengan 3.142. Okey. Langkah yang pertama masih lagi sama. Pelajar tulis dulu rumus, ya, lilitan sama dengan 2 pi j. Ya. Langkah yang kedua, oleh kerana kita nak mencari jejari, kebiasaannya kita lebih selesa menulis perkara rumus di sebelah kanan persamaan, maka kita pindah 2 pi j supaya dia terletak di sebelah kiri persamaan. So kita gantikan 2, ya, darab dengan pi yang diminta kita guna ialah 3.142, darab dengan jejari sama dengan lilitan iaitu 24.5. Ya, daripada sini 2 darab dengan 3.142 bersamaan dengan 6.284, ya, darab dengan jejari sama dengan 24.5, jejari bersamaan dengan, kalau darab di sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan, ya, sama seperti kita nak menghapuskan, kita bahagi dengan 6.284. Kalau sebelah kiri kita bahagi, nak bagi persamaan itu balance, ya, seimbang, maka sebelah kanan juga kita kena masukkan juga, kena bahagikan juga dengan 6.284. So, jawapannya ialah, cikgu dah siap kira, jawapannya ialah kita akan dapat 3.89879. Kena ingat, ya, arahan soalan dia nak jawapan hanya dalam 2 tempat perpuluhan, maka jawapan ini kita perlu bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi jawapannya ialah 3, ya, kalau kita bundarkan 8 naik 1 dia akan jadi 10, so kita akan dapat 3.90. Yes. Selain daripada mengira lilitan secara terus, soalan juga boleh menyoal ataupun boleh meminta kita mencari jejari, ya, tapi dengan menggunakan rumus lilitan. Ya, dia bergantung kepada soalan lah. Kita kena baca soalan betul-betul dan tengok apa soalan yang minta kita cari. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan yang ketiga. Ya, soalan yang ketiga berbunyi, hitung luas bulatan yang mempunyai jejari 21. Okey, luas bulatan. Ya, langkah yang pertama, tulis rumus. Ya, luas sama dengan pi j kuasa 2. Ya, langkah yang kedua, kita masukkan nilai pi. Ya, dia minta kita diminta menggunakan pi sama dengan 22/7. So pi kita ganti dengan nombor 22/7 darab dengan jejarinya adalah 21 kuasa 2. Ya, dengan bantuan kalkulator, jawapannya ialah 1386 cm persegi. Senang kan? Okey, kita teruskan dengan contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat, cikgu ambil soalan nombor 4. Jom cuba 5.3. Diberi
luas bulatan bersamaan dengan 38.5 meter persegi, hitungkan jejari, berikan jawapan dalam dua tempat perpuluhan. Guna pi sama dengan 22/7. Okey, so langkah yang pertama masih lagi menulis rumus. So, luas sama dengan pi J kuasa 2. So, kita tukar. Biasa kalau kita nak cari jejari, kita lebih selesa menulisnya di sebelah kanan, maka kita pindah. 22/7 darab dengan jejari kuasa 2 sama dengan luas. Luasnya ialah bersamaan dengan 38.5 meter persegi. Okey. Kemudian jejari kita pindahkan, jejari kuasa 2. Kalau kita pindahkan 22/7 bawa ke sebelah kanan, kita akan dapati 38.5 darab dengan 7 bahagi dengan 22. Kemudian kalau kita nak mencari jejari kuasa 2 di sebelah kiri, kita punca kuasa 2 kan dia. So 38.5 darab dengan 7/22. Dengan bantuan kalkulator, jawapannya ialah 3/5. Okey. Cikgu buat lagi, cikgu bantu lagi dengan soalan yang ke-5. Soalan yang ke-5, hitungkan, yang ini cikgu ambil soalan nombor 7. Jom cuba 5/3. Hitungkan jejari apabila panjang lengkuk ialah 11 cm dan sudut pada pusat ialah 45 darjah. Bundarkan jawapan dalam dua tempat perpuluhan. Baik, kalau kita lihat soalan nombor 7 ini nilai pi tidak diberi. Sekiranya nilai pi tidak diberi, pelajar bebas memilih sama ada nak menggunakan 3.14 atau nak menggunakan 3.142 ataupun nak menggunakan 22/7. Kalau kita perhatikan arahan soalan meminta kita membundarkan kepada dua tempat perpuluhan, seelok-eloknya kita guna pi dalam bentuk nombor perpuluhan. Dan untuk lebih tepat, kebiasaannya kita akan pilih 3.142. Okey, so langkah yang pertama masih lagi sama. Panjang lengkuk, panjang lengkuk rumusnya ialah panjang lengkuk sama dengan sudut pada pusat iaitu theta bahagi dengan 360 darjah darab dengan 2 pi J. 2 pi J. Oleh kerana soalan nak meminta kita mencari jejari seperti biasa, kebiasaannya kita akan selesa menulis perkara rumus di sebelah kiri, maka kita tukar. Kita tukar kedudukan. So 2 pi J darab dengan theta bahagi dengan 360 darjah sama dengan panjang lengkuk. Okey, langkah yang berikut kita gantikan nilai. 2 darab dengan, seperti yang cikgu cakap juga tadi, seelok-eloknya kita guna pi dalam bentuk perpuluhan kerana arahan soalan dia nak jawapan dalam bentuk perpuluhan. So, kita gunakan 3.142 darab dengan tetanya adalah 45 darjah bahagi dengan 360 darjah sama dengan panjang lengkuknya ialah 11. Okey, apa yang tertinggal?
jejari. Ya, cikgu lupa nak menulis jejari. So, kita tambah jejari dekat sini. Okey, setelah cikgu pun pakai kalkulator juga. Bila kita kira 2.31442 darab dengan 45 ini, jawapannya ialah mana jawapan cikgu ni? Jawapannya ialah 0.788, ya, 0.7885 J, ya, sama dengan 11, jejari sama dengan 11 bahagi dengan 0.7885, so sama dengan 14.0038. Dan arahan soalan minta kita bundarkan kepada dua tempat perpuluhan, maka jawapan yang dikehendaki ialah 14.00. 14.00. Baru jadi kosong. Okey. Demikian tadi soalan-soalan yang secara direct, ya, secara langsung meminta kita mengira panjang lengkuk, mengira lilitan, mengira luas, ya, mengira jejari. Baik, sebelum berakhir, cikgu akan tunjukkan dua lagi contoh soalan penyelesaian masalah. Kerana standard kandungan yang terakhir tadi, pelajar dikehendaki, ya, berjaya menyelesaikan masalah yang melibatkan luas dan juga lilitan bulatan. Baik, soalan ini cikgu ambil daripada latihan menjana kecemerlangan. Ya, cikgu ambil dua soalan. Yang pertama sekali ialah soalan nombor 3. Ya, soalan penyelesaian masalah ini biasanya soalan dia agak panjang, tapi tak bermakna dia merupakan biasanya kalau pelajar cikgu nampak saja gambar otak tu dia dah takut dah. Wih, soalan ni susah cikgu, susah tak boleh jawab. Sebenarnya semakin panjang soalan semakin mudah. Cuma kita kena baca soalan dengan teliti. Kalau di sekolah, cikgu minta setiap kali pelajar nak menjawab soalan panjang, cikgu cakap baca soalan biar kuat, biar telinga kita dengar, supaya kita boleh relate, ya, kita boleh membuat perkaitan apakah maklumat yang diberi dan apakah yang ditanya. So, kalau kita baca senyap, kadang-kadang kita akan hanyut. Ya, sebaiknya kalau baca soalan yang panjang, kita baca kuat-kuat. Ya. Baik, rajah di sebelah. So, rajah di sebelah dengan aksi sekali. Kalau soalan rajah di sebelah dah, muka dah pusing terus. Oh, rajah di sebelah. Tengok rajah. Ya, rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Ya, kalau nak bagi syok lagi, kalau ada pelajar yang dia suka berlakon, dengan lakonan sekali dia jawab soalan. Oh, ya, segitiga bersudut tegak. So, mata kita, oh, bersudut tegak lah. Macam mana boleh cam segitiga bersudut tegak? Tu, nampak petak 4 segi dekat R tu. Okey, rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PRT. Ya, di mana R ialah pusat bagi sukuan itu. Okey, apa maksud perkataan sukuan? Sukuan ialah 1/4 daripada bulatan. Ya, diberi RS sama dengan 14 cm, ST sama dengan 10 cm dan PQ sama dengan 4 cm. Hitungkan perimeter dalam sentimeter kawasan yang berloret. Okey, perkataan perimeter. Di awal tadi cikgu telah sebut, perimeter ialah panjang sekeliling. Ya, sekeliling. Kalau bulatan, dia merupakan lilitan bulatan. So, kalau kita lihat di rajah, kawasan yang berloret ialah bermula daripada PQ. So, kita gariskan PQ, kemudian lengkuk yang ini, lengkuk QS, kemudian ST dan satu lagi PT.
So, kita perlu mencari 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ukuran. Baik, diberi kalau tadi RS ialah 14. So, kita catat dirajah. Mana RS? Okey, di sini RS kita tulis RS sama dengan 14. Ya. Kalau RS sama dengan 14 dan kalau R ini adalah pusat bagi sukuan, maka QR juga bersamaan dengan 14. Kenapa dia sama dengan 14? Sebab RS dan QR adalah jejari. So, panjang jejari bulatan sentiasa sama. ST sama dengan 10. So, kita tulis dirajah ST sama dengan 10. PQ sama dengan 4. So, kita tulis dirajah PQ sama dengan 4. So, kita dah ada 4, kita dah ada 10. Terdapat 2 lagi sisi yang kita tak tahu panjang dia berapa. So, yang ini kita kena kira lah. Ya, kena kira. Baik, kalau dilihat lengkuk ini, lengkuk, maka kita perlu menggunakan rumus sama ada panjang lengkuk ataupun kita boleh guna rumus lilitan bulatan, kita bahagikan dengan 4. So, kita kira terlebih dahulu. Ya, kita kira terlebih dahulu. Rumus bagi lilitan apa dia tadi ya? Pi 2 pi J 2 pi J kan? So kita tulis 2 pi J 2 pi J ya, bahagi dengan 4 sebab dia adalah sukuan bulatan. Okay, maafkan cikgu kita pusing balik. 2 pi J bahagi dengan 4 kerana dia adalah sukuan bulatan. So, kita gantikan nilai 2 darab dengan 22 per dengan 7 darab dengan jejarinya 14 kemudian bahagilah dengan 4. So, bila kita guna kalkulator, kita akan dapati bahawa jawapannya ialah 22. So, kita tulis dirajah. Ya, lengkuk QS sama dengan 22 cm. Okey, so dah ada 1, 2, 3. So, kita tak cukup lagi 1. Ya, 1 ini ialah panjang PT dan PT ini ialah merupakan sisi bagi segitiga bersudut tegak. So, segitiga bersudut tegak biasanya berkaitan dengan Pythagoras teorem. Ya, yang ini pelajar telah pun belajar semasa di tingkatan 1. So, kalau perlu kita lukis dulu. Ya, kita lukis dulu segitiga bersudut tegak. Okey, ini panjang sisinya daripada P ke R ialah 14 tambah dengan 4, 18. Kemudian R ke T 14 tambah 10 samaan dengan 24. Ya, teorem Pythagoras kita boleh dapati dengan kalau kita kuasa 2 kan PT, kuasa 2 sama dengan ya 18 kuasa 2 tambah dengan 24. Tapi kebiasaannya pelajar tidak perlu menggunakan pengiraan yang begitu rumit ya, kerana dalam silibus tingkatan 1 Pythagoras teorem, ingat tak pelajar dikehendaki menghafal beberapa panjang sisi yang biasanya digunakan dalam soalan yang berkaitan dengan Pythagoras teorem. So, kalau di sini 18 dengan 24 kita dapati bahawa dia merupakan faktor sepunyanya ialah 6 ya. Faktor sepunya yang terbesar bagi nombor ini adalah 6 dengan 6 iaitu 3 darab dengan 6. 3 darab dengan 6. Ini 4 darab dengan 6. So, kita akan dapat 3, 4. So, segitiga yang perlu kita ingat semasa di tingkatan 1 ialah kalau 3, 4 sisi hipotenusnya ialah sama dengan 5. Ya, 5. So, kita darabkan dengan 6. Maka jawapannya adalah, kita undur balik, sorry. Ya, kita undur darab dengan 6. Darab dengan 6 sama dengan 30. So, sebenarnya panjang bagi sisi PT ialah 30. So, kita conteng keseluruhan dulu dirajah.
Bila dah selesai, barulah kita mula menulis. Ya, perimeter ialah hasil tambah panjang sisi yang merangkumi kawasan berlorek. So kita tulis perimeter sama dengan 4 tambah dengan 22 tambah dengan 10 tambah dengan 30. So jawapannya ialah 24, 34. Jawapannya ialah 22 tambah 4 adalah 26, 36, 66. 66 cm. Okey, selesai. Soalan yang kadang-kadang panjang tidak semestinya soalan yang susah. Dia cuma soalan yang kita kena buat banyak pengiraan. Baiklah, kita pergi pada soalan yang terakhir yang cikgu akan tunjukkan, iaitu soalan nombor 4 dalam latihan menjana kecemerlangan. Okey. Baik, soalannya berbunyi, rajah di sebelah menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi empat tepat JLNP yang dimiliki oleh Encik Rashid. Encik Rashid telah membahagikan tanahnya kepada 3 bahagian. K ialah titik tengah bagi JL. Okey. Kalau kita tak nak tunggu baca sampai habis pun, setiap kali baca kita tulis pun boleh, kita conteng rajah. Kalau dikata K ialah titik tengah bagi JL, so mana JL ni? Tengok di rajah JL. Oh, itu K, titik tengah. So apa maksud titik tengah? Panjang JL adalah 20. So kalau dia titik tengah, maka panjang daripada J ke K ni ialah 10. KKL ialah 10. Okay. KKL ialah 10. Tulis sekali lagi sini, panjang dia adalah 10. Dan M ialah titik tengah bagi LN. M ialah titik tengah bagi LN. Okey. LN sama dengan JP 16. So kalau dia titik tengah, maka panjang di sini ialah 8. M ke N juga sama dengan 8. So kita conteng rajah kita. Kemudian soalan lagi, Encik Rashid bercadang untuk menanam sayur di kawasan berbentuk segitiga KLM dan semi bulatan. Oh, yang putih tu lah. Yang putih tu dia nak tanam sayur rupanya. Okey. Hitungkan luas kawasan yang tidak ditanam dengan sayur guna pi sama dengan 3.142. Oh, mana kawasan yang tak nak ditanam sayur ni? Oh, kalau kita perhatikan di rajah, dia telah siap lorek dengan warna purple gitu ya. So, kita perlu mencari luas kawasan yang berlorek. So, setiap kali luas kawasan berlorek ini juga merupakan soalan yang memang popular. Setiap kali dalam peperiksaan, banyak kali ditanya berkenaan dengan luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek kita boleh dapati dengan mengira luas seluruh rajah tolak dengan luas kawasan tidak berlorek. So, luas seluruh rajahnya adalah berbentuk segi empat tepat. Segi empat tepat, rumus bagi mengira luas ialah panjang darab dengan lebar. So, kita conteng terus, kita kira je dulu. Jadi, 16 darab dengan 20. Nanti kita akan kira berapa jawapan dia ya. Kemudian luas yang ini adalah bentuknya semi bulatan, separuh daripada bulatan. So kita guna rumus pi j kuasa 2 3.142 darab dengan jejarinya adalah 10, kita kuasa 2 kan, dan kita bahagikan dengan 2. Kerana dia merupakan separuh daripada bulatan. Kemudian kawasan yang nak ditanam sayur satu lagi yang berwarna putih ni adalah berbentuk segitiga. So, rumus bagi luas segitiga ialah 1/2 darab dengan tapaknya adalah 10 darab dengan tingginya adalah 8. So, daripada situ kita ambil luas seluruh rajah tolak dengan luas separuh bulatan tolak dengan luas segitiga, kita akan dapat luas kawasan yang
lorek. Jadi kita mulakan menulis dengan luas kawasan berlorek, luas kawasan berlorek sama dengan luas seluruh rajah iaitu 16 darab dengan 20 tolak dengan 3.142 darab dengan 10 kuasa 2 bahagi dengan 2 kerana dia merupakan separuh daripada bulatan tolak dengan setengah 1/2 darab dengan tapaknya adalah 10 darab dengan tingginya adalah 8 dengan bantuan kalkulator 16 darab dengan 20 jawapannya ialah 320 tolak dengan 157.4 tolak dengan 40. So jawapan bagi soalan ini ialah 122.6 cm persegi. Okey, tak susah pun kan? Soalan yang panjang sebenarnya merupakan soalan yang paling mudah. Cuma kita perlu kena banyak kali mengira. Dengan beberapa contoh yang cikgu tunjukkan tadi, cikgu harapkan pelajar bolehlah mencuba menjawab soalan yang selebihnya untuk lebih mahir lagi. Cikgu harapkan dengan contoh-contoh yang cikgu tunjukkan tadi, pelajar berjaya menyelesaikan semua latihan yang terdapat dalam buku teks dengan cemerlang, dengan semuanya betul. Dan ingat pesan cikgu, setiap kali menjawab soalan, jangan syok sendiri. Semak jawapan di belakang. Kalau kita dapat jawapan kita sama dengan jawapan belakang, alhamdulillah, maknanya kita telah memahami, kita telah mahir menggunakan rumus lilitan, rumus luas bulatan, rumus panjang lengkuk dan juga rumus luas sektor untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan. Sekiranya tidak berjaya, maksudnya ada sesuatu yang mungkin kita tertinggal ataupun mungkin kita lupa. Jangan takut, cuba lagi. Cuba lagi sebab matematik adalah kemahiran. Maknanya perlu kepada latihan yang banyak. Latihan yang banyak. Dan untuk latihan sebenarnya ramai juga anak-anak murid cikgu yang tanya, cikgu saya nak beli buku apa? Cikgu saya nak pakai buku apa? Bagi pelajar yang mampu sebenarnya semua buku adalah baik. Tapi bagi cikgu, kalau kita tak mampu, cukuplah dengan sekadar buku teks yang dibekalkan. Kerana dalam buku teks terdapat banyak contoh, sudah cukup untuk kita memahami setiap bab yang kita pelajari. Sekian saja daripada cikgu untuk matematik tingkatan 2 bab 5 standard kandungan yang ketiga iaitu mengira, lilitan dan juga luas bulatan. Sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi.